Baik, kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi, pengisian terakhir yang akan kita bawakan selepas ini memperkatakan mengenai dengan hindari pembaziran. Ini sering kali kita highlight lah ya, dan kita berikan tumpuan lebih-lebih lagi di sepanjang bulan Ramadan ini ya. Ia benar-benar menguji ya akan kehendak dan juga nafsu kita ni, lebih-lebih lagi ya dalam kita ni berbuka puasa di sebelah maghrib ya. Jadi macam mana cara untuk kita ni menghindari pembaziran ini? Mungkin ada tips ataupun strategi yang akan dikongsikan oleh Yang Mulia Pengiran Nur Izzati binti Pengiran Haji Khasaran. InsyaAllah selepas ini bersama dengan beliau. Ya, kita kembali bersama ya, dan kita bersama dengan narasumber yang kita undang hari ini, iaitu Ustazah Pengiran Nur Izzati binti Pengiran Haji Khasaran ya, untuk segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia dengan tajuk yang akan kita bawakan, hindari pembaziran. Ya Ustazah ya, seperti yang kita tahu, tadi selalu diingatkan untuk jangan membazir, jangan membazir, terutamanya di bulan Ramadan ini. Jadi boleh Puan Ustazah kongsikan ya, antara apa sebenarnya aspek dari segi mana yang Tani sentiasa membaziran ni? Baik, terima kasih Puan Penyampai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari penyampai, para penonton yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ni dipertemukan pada hari ini, jumpa kita ni sampai hari ke-12-nya dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita ni masih lagi bernafas di dalam bulan Ramadan, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, ini yang patut, nikmat yang sangat-sangat patut kita ni syukuri sebagai nikmat yang paling besar yang kita ni terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita ni tahu, saudara penyampai, para penonton, ada beberapa banyaklah yang orang yang kita ni kenal, yang orang kita ni indah kenal, yang indah sempat berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Tapi alhamdulillah kita ni dipertemukan, kita ni diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adalah hikmahnya ni, kenapa Allah sampaikan kita ni masih di dalam bulan Ramadan ini. Sebabnya Allah akan memberikan kita ni nikmat beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Allah akan bagi kita ni peluang untuk masih lagi beribadah di dalam bulan Ramadan ini, sebabnya di dalamnya ada bermacam-macam fadilat, bermacam-macam rahmat yang Allah bukakan untuk kita ni. Jadinya tapi Ramadan ini ia datang setahun sekali saja. Jadinya ia ni peluang yang akan kita ni kecapi, yang akan kita ni rabuti ni setahun sekalian ni saja. Jadi kita ni mesti fokus. Janganlah kita ni sampai mudah terlalai, jangan sampai kita ni mudah leka mengikut kehendak hawa nafsu kita ni. Jadinya apa tujuannya sebenarnya? Allah menyuruh kita ni berpuasa ni. Allah menyuruh kita ni berpuasa ni seperti yang mungkin setiap hari sudah ni saudara penyampai mendengar sepanjang bulan Ramadan ni, ayat 183 surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Disuruh berpuasa juga supaya kamu ani bertakwa. Tujuannya Allah suruh kita ni puasa ni supaya kita ni bertakwa, bukannya supaya apa-apa ni apa yang sedang tani lakukan sekarang ini kan tengah-tengah bulan Ramadan sudah. Adakah kita ni sampai sudah, ataupun adakah kita ni masa ni masih on track akan menuju perjalanan ke arah orang yang lebih baik, iaitu orang yang bertakwa ni. Allah suruh kita ni bertakwa. Jadi sebenarnya puasa ni ia boleh melatih kita ni, boleh melatih orang yang berpuasa itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Sebabnya kalau diperhatikan sendiri, apa takrif puasa ni? As-saumu itu
Ta'rifnya ialah para ulama memberi maksud puasa itu artinya al-imsaku, iaitu menahan diri. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Jadinya bila kita ni menahan diri itu dengan sendirinya kita ni punya jiwa, kita ni punya rohani selama 30 hari ni. And bukan saja orang kita ni tapi orang luar pun juga yang membuat kajian kalau untuk mengubah satu habit sifat sikap seseorang ni cukup 21 hari. Kalau kita ni kan mau istiqamah menjadi menukar diri kita ni jadi orang, misalnya dulu jarang bangun awal kan jadi orang yang bangun awal, cukup kita ni berlatih 21 hari. Kalau sudah tani pas 21 hari itu tani akan jadi orang itu macam itu. Jadi ini 30 hari Allah melatih kita ni untuk jadi orang yang menahan diri itu. Menahan diri mula-mula ya tak ada tu kan kita ni indah boleh makan, indah boleh minum dan apa sebagainya yang membatalkan puasa. Jadi dengan sendirinya atu yang fitrah-fitrah tabi'i yang semua orang kanak-kanak, orang besar, orang tua memang ada perasaan atu. Semua orang kan rasa lapar. Ada orang yang aku bukan jenisnya lapar-laparan ni. Aku pernah laparan ni contohnya. Semua orang lapar. Jadi dengan sendirinya atu ia boleh membawa kepada sifat-sifat lain yang macam suka membalik, suka memiliki yang sifat-sifat natural yang lain. Ia akan perlahan-lahan dapat dikawal dengan puasa selama 30 hari ini. Jadinya ciri-ciri orang yang bertakwa itu sebab Allah yang suruhnya. Jadi cirinya diorang itu takut. Diorang takut kepada Allah. Bukan saja takutkan melanggar larangan Allah, jangan makan, jangan minum itu, tapi diorang takut juga untuk indah melakukan apa yang Allah suruh. Dan juga selain daripada takut itu, orang yang bertakwa ini akan lebih berhati-hati. Ia berhati-hati dengan setiap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala ada berpesan dalam surah Fatir ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Maksudnya kira-kira sesungguhnya syaitan bagi kamu, Allah beritahu ni wahai umat manusia, syaitan ni musuh ni untuk kamu. Allah beritahu Nabi Adam betul. Musuh ni untuk kamu syaitan ni katanya. Maka kamu perlakukan ia sebagai musuh, jangan kamu baik-baik, jangan kamu lemah-lemah depannya. Sebabnya ia ni kan mengumpulkan tentera, kan mengumpulkan kawan-kawan kandangannya untuk nanti tinggal sama-sama di neraka sa'ir. Jadi kamu lakukan syaitan ni sebagai musuh. Dalam bulan Ramadan ni syaitan dibelenggu. Allah suruh jadinya bila syaitan itu nada, hendakkan kita ni kan take over. Jatuh. Sebenarnya tanpa kita ni sedari, kita ni kita ni akan menjadikan syaitan itu, boleh jadi kita ni akan jadikan syaitan itu bukan lagi sebagai kawan, bukan lagi sebagai jadi saudara ni. Di dalam jadi saudara. Dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 27, siapa ni yang akan jadi saudara syaitan ini? Firmannya, innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Orang yang membazir itu, dorang inilah saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Syaitan ini kufur terhadap Tuhannya. Jadi tanpa kita ni sedari menjadi seorang yang pembazir itu secara tidak langsung menjadi saudara-saudara syaitan ya. Sedangkan kita ni sentiasa disuruh untuk memerangi dan juga melawan syaitan atau memusuhi syaitan ini tadi ya. Kerana ianya sentiasa menyesatkan umat Islam ini tadi. Ia akan cari kawan untuk dengannya di neraka sa'ir itu. Jadi ya tadi kan kita ni ceritakan, kan kita ni bincangkan pada hari ini, macam mana kan menghindari ni. Macam mana kita ni kan menghindari pembaziran ini. Jangan risau. Kita ni boleh hindari pembaziran ini. Ada caranya. Tadi kita ni baca ayat 27 surah Al-Isra. Caranya sebenarnya dalam ayat 26 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Maksudnya bagitah hak-hak ahli keluarga kamu, kerabat kamu yang terdekat dan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang bermusafir, wabnas sabil, dan janganlah kamu membazir macam itu caranya artinya supaya kita ini indah membazir itu bagi
bagi-bagi hak apa yang kita ni terima di tangan kita ni, rezeki kita ni yang kita ni terima tu sebenarnya bukannya 100% kita ni punya. Maka kita ni bahagi-bahagikan. Sebenarnya ada sebab, bukannya kebetulan apa kita ni dijumpakan dengan seseorang, misalnya kita ni berjiran dengan seseorang, ada sebabnya. Siapa tahu Allah tu menitipkan rezeki dorang melalui tangan kita ni, macam tu. Jadi ia tadi. Contohlah cara kita ni membahagi-bahagikan. Maksudnya di sini bersedekah adalah salah satu cara untuk kita ni menghindari pembaziran dan perlu kita ni ingat di dalam rezeki kita ni tersebut ada rezeki orang lain juga di dalamnya Baik, kita berhenti rehat seketika kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan seterusnya. Ya, kita kembali bersama dengan Ustazah saya ingin bertanya juga kepada Ustazah tadi, macam mana caranya untuk ibu bapa mengajar anak-anak mereka agar tidak membazir, terutamanya lagi di bulan Ramadan ni. Lurus. Mak, aku mau balik ni mak untuk sungkai karang. Bah, kalau ramai anaknya macam mana? Semua terbomba. Semua terbomba tu. Tambah lagi dibawa ke gerai Ramadan. Pilihan ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Semuanya sedap mata memandang. Macam mana tu Ustazah kiranya? Okay, terima kasih. Memang difahami tu. Di dalam bulan Ramadan ini kita ni lapar, kita ni ngalih. Jadinya apa yang dalam fikiran kita ni tu apa kan dipakai sungkai, apa kan ku makan ni untuk sungkai. Jadinya macam mana bila kita ni melihat tu, apalagi kita ni ke gerai Ramadan, semua yang kita ni lihat tu rasanya semua akan dibalik. Jadinya apalagi membawa anak-anak yang baru pernah puasa, liur kanak-kanak, baru kan macam mana supaya ia tahan berpuasa, supaya semangat lagi puasa esok. Oh, aku mau makan ani, aku mau makan aninya. Ani nyaman josolnya, jagungnya ni kuning, macam tu. Jadinya semua itu kalau kita ni rasanya kan dilarang, jangan lah esok ada je lagi Ramadan macam tu. Itu kita ni kesian kan. Jadinya caranya biar ya balik, anak seorang ni balik. Sekarang bila kita ni di rumah, kita ni kongsikan. Memang kita ni tahu ni, kita ni balik semua. Kalau boleh bawa troli ni di gerai Ramadan itu. Tapi anda ingat macam mana kan makan. Parut kanak-kanak damit saja. Kalau membali nasi, anda jauh dapat membali separuh. Nasi ayam manik. RM3 atau mesti RM3 atau dimakannya juga. Jadi caranya walaupun kita ni indah menghalang dorang, tapi sekarang kita ni bahagi-bahagikan. Macam misalnya kuih-kuihan, yang dah berjual sebiji-sebiji, ya RM1 5 biji tah. Jadi macam tu boleh kita ni balik kalau kita ni ada rasa. Tani tahu kita ni memang kan makan sebiji 2 biji saja. Jadinya sebelum apa-apa, sebelum kita ni kacau makanan itu, sekarang kita ni balik ke rumah, kita ni bungkus bisai-bisai. Kita ni bungkus satu-satu untuk dibahagi-bahagikan. Yang mana untuk kita ni makan itu saja. Betul. Yang lain kita ni bahagikan untuk kaum keluarga ataupun jiran-jiran yang terdekat. Jadi dengan itu pun sebenarnya ia menyemarakkan lagi bulan Ramadan ini. Makin meriah bulan Ramadan. Betul. Yang jarang berjumpa jiran baru tah mengatuk pintu. Kadang-kadang dibagi itu membalasi lagi. Ada yang membalasi. Anda yang mualah tu. Kalau Bagi dibagi lagi balik. satu kontena berisi, Kalau dihantar berbalik, mesti lain berisi. rasanya kalau mengantar kontena kosong berbalik. Ya betul. Ya Jadi, sengaja ia mengantar pakai Tupperware supaya kena balikkan. Kalau ia pakai disposal, saya pakai ataupun pakai kertas, dia yang balikkan. kena buang tiap. Tapi kalau strategi lah kan Ustazah, menurut pandangan Ustazah lah, anak-anak tu kan suka bershopping, membeli nenda-nenda makanan dan sebagainya kan di musim Ramadan ini. Apa kata kita ni dulur, habis dia tu membadi, kemudian kita ni suruh mereka jangan membazir dengan menghabiskan makanan tersebut. Tetapi akhirnya mereka tidak berjaya menghabiskannya. Kerana di sanalah mereka menyedari. Di sana dong belajar. Bahawa itu sebenarnya adalah nafsu. Jadi mudah-mudahan dengan cara yang demikian mereka dapat belajar. Para bapa juga mendidik anak-anak secara tidak langsung untuk berkongsi dan juga berbagi. Tapi
Kalau kita ni kan mengajar tu anak yang balita. Sekarang kalau anda habis awas macam mana. Anak yang dari umur 7 tahun sampai anak yang berumur 30 tahun ni pun masih indah faham tu. Balik. Sekarang dah habis Allah yang menyasalku membalik. Kadang-kadang menyasalku balik satu. Tapi ni menyasalku baik pulang aku makan ni saja tadi macam tu. Kanyang jua. Sebenarnya kita ni puasa ni walaupun berbelas-belas jam tapi sekarang kita ni sungkai, minum pun sudah kita ni kanyang. Mengikutkan liur yang tadi tu, yang satu meja pun penuh apalagi satu parut. Itu sebenarnya ia tak menunjukkan sebenarnya nikmat Allah tu yang kita ni rasa walaupun ujian yang Allah bagi itu ujian yang panjang tapi Allah bagi nikmat sedikit kita ni akan rasa relief, kita ni akan rasa senang. Itu yang patut kita ni syukuri, atau yang patut kita ni pelajari. Kerana mengikut daripada cerita tadi ni pasal anak-anak yang kan kita ni ajarkan untuk berbahagi makanan, membagi-bagikan itu, sebabnya kita ni anjurkanlah di dalam bulan Ramadan ni untuk bersedekah tu, sebabnya besar pahala menyungkaikan ataupun bershare sungkai sama orang lain ni. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman fakana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri saim syai'an. Siapa yang membagi sungkai orang yang berpuasa time maghrib ni bukannya time tengah hari dibaginya penyungkaian ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tu. Tapi bezanya ia indah kena kurangi langsung yang puasa tu yang puasanya pahalanya tu, padahal orang yang puasa ni tadi kurang-kurang lagi tu melihat industan apa tu kurang-kurang sedikit pahalanya. Yang orang menyungkaikan ni dapat pahala macam ia tapi indah kena kurangi macam tu. Jadi besar pahalanya. Menyungkaikan antara rumah satu jiran dapat pahala ni, satu jiran lagi diantar makin banyak lagi pahalanya. Ramai dengan kita ni bershare makin banyak pahala kita ni. Jadi itu baru satu jenis pembaziran tu, pembaziran makanan. Yang kedua pembaziran kewangan. Jadi kita ni hairan sebenarnya kalau apa yang terjadi pada perbelanjaan kita ni sedangkan dalam bulan Ramadan ni kita ni makan sekali masa sungkai, sekali masa sahur. In between itu snacking. Jadi 3 kali masa kita ni bukan bulan Ramadan, kita ni makan breakfast, kita ni makan lunch, kita ni makan high tea lagi. Lepas satu dinner lagi, lepas satu snacking lagi in between jadi 5 kali sehari. Jadinya tu sepatutnya kita ni makan 3 kali dengan 5 kali tu. Patutnya perbelanjaan tani dalam bulan Ramadan ni tani dapat jimatkan dalam 40%. Tapi apa yang terjadi pada hakikatnya lebih banyak berbelanja naik di bulan 40%. Ramadan ni. Pada hari-hari itu kita ni boleh makan masakan sendiri. Tapi dalam bulan Ramadan ni indah sah rasanya kalau anda ada kuih, anda ada buffet, anda ada apa. Balum ku sebulan ni balum tahu ku merasanya keluar mesti tajo keluar. Padahal kalau bulan-bulan lain kalau kita ni indah sedari sebenarnya memang tani berlalu beberapa masa indah makan di restoran apa sebenarnya tani indah ingau pun. Jadi sepatutnya kita ni Ramadan kali ni kita ni tanamkan azam untuk tukarkan kebiasaan itu, tani tukar daripada pembaziran kewangan jadi kita ni buat satu bajet untuk menginfakkan kewangan itu. Mungkin kita ni boleh sediakan sarung surat envelope yang berisi sarung surat yang berisi tani sediakan dalam beg. Jadinya okey, hari ini siapa yang ku jumpa kanak-kanak kah misalnya macam tu, kuan bagi satu-satu. Ada target kah macam hari ini mesti laku 3 buting sarung suratku misalnya macam tu. Jadi itu tanpa kita ni sedari boleh meningkatkan kita ni punya amalan di dalam bulan Ramadan. Daripada kita ni makan sendiri, makan seorang, baik kita ni bahagi-bahagikan dan ia juga sekaligus ia dapat membahagiakan orang-orang yang menerima karang sarung surat itu. Jadi kira sedekahlah juga daripada rezeki yang ada pada kita ni itu ini dari segi sudut kewangan jadi alhamdulillah. Ya, berbalik kepada bagian pembaziran kewangan tadi dari pandangan Ustazah sendiri. Selain daripada pemakanan dan juga perbelanjaan harian, apa lagi antara perkara-perkara ataupun benda-benda yang selalu ketanian ni membazir terutama di bulan Ramadan ni? Terutamanya di bulan Ramadan ni, terutamanya bini-bini ni. Bulan Ramadan memang signifikan ni. Bulan Ramadan indah lagi batahkan Syawal. Selepas Ramadan memang Syawal. Anita pembaziran-pembaziran yang kita ni sudah get ready. Tanpa kita ni sedari, kita ni sudah bersedia untuk menyambut bulan untuk membazir. Bersedia untuk membazir. Tani itu saving untuk membazir. Untuk bulan Syawal tu kita ni sudah ada sediakan sebenarnya cukup kita ni pakaian baru tu
berpakaian baru di pagi Syawal itu untuk menghormati dan untuk meraihkan hari kebesaran Islam ini. Tapi Indah perlu sampai 18 hari. Okey, baik lagi tu 18 hari. Indah perlu sampai 30 hari itu. Semua setiap hari baju baru. Okeylah kalau lepas itu jadikannya baju kerja. Tapi kalau Indah mampu pun, kalau mampu okey. Itu bukan namanya pembaziran tu kalau yang mampu. Yang membaziran ni ia mampu tapi ia kuatkannya hati juga sampai berhutang nauzubillah min zalika sampai apa. Dan sebenarnya kalau kita ni sudah ada benda tu boleh kita ni Indah payah. Misalnya sudah ada sofa baru tahun lepas, sofa baru, langsir baru, semua baru tahun lepas, tahun ini dibuangnya. Balik lagi yang baru. Pasal ada lagi model barunya tahun ininya cuma tu. Ya tu antara sebab-sebab kita ni akan mendapat kerugian pulang semula. Betul. Bukan pulang kita ni beruntung di dalam bulan Ramadan, malah kita ni akan rugi. Jadi itu settle lah pembaziran kewangan dan sebagainya. Ini satu lagi pembaziran, tapi ini keluar topik lah. Pembaziran masa. Berjalan masa ya. Tani ada dalam bulan Ramadan ini 30 hari dan ini tinggal 18 harinya insya-Allah. 18 ataupun 17. Jadi kita ni ada masa yang terhad saja untuk kita ni kan merabut menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang seluas-luasnya dalam bulan Ramadan ini, di mana pahala kita ni dilipat gandakan. Di mana kita ni punya segala amalan kita ni karena bagi ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Atutah masanya kita ni kan melakukan mempertingkatkan amalan-amalan kebajikan kita ni. Baca Al-Quran, sembahyang kita ni kan melakukan perkara sunat seolah-olah kita ni melakukan perkara wajib. Maka bila kita ni melakukan perkara wajib berlipat-lipat kali ganda lagi lah pahalanya. Jadi segala sembahyang sunat itu kita ni lakukan dan perkara-perkara wajib yang sudah kita ni tinggalkan di masa-masa dulu tu kita ni qadakanlah. Kalau kita ni ada qada-qada solat, ya sama tu macam sembahyang wajib. Sebab qada ni ia qada sembahyang wajib adalah sembahyang wajib. Maka bila kita ni qada banyak-banyak artinya kita ni melakukan perkara wajib itu berkali-kali ganda. Alhamdulillah ya. Jadi itu pembaziran dari segi masa kita ni ya. Ada saya mendengarkan ni Ustazah, tidurnya seorang berpuasa itu berpahala. Apa ceritanya kalau tidur seharian nanti? Kalau tidur orang berpuasa tu ia berpahala sebab ia ngajak orang. Asal kan orang daripada yang marah-marah, ia bangun, orang lapar yang biasa marah-marah kan tu. Ya kalau ia bangun ia marah-marah, mengusuti orang ataupun mencari benda lagi supaya mengurangkan pahalanya yang lain, apa pahala ia tidur tu. Kalau ia boleh buat, ia tahan marahnya, ia boleh buat benda lain yang lebih bermanfaat, lebih besar lagi pahala yang ia boleh dapat kalau ia anda tidur. Begitulah ya. Jadi maksudnya jangan membazirkan masa tidur seharian walaupun kita ni berpuasa. Kerja lambat-lambat belum siap, kurang produktiviti dalam bulan Ramadan itu sayang kalau kita ni. Sedangkan semua perkara yang kita ni lakukan itu kalau kita ni niatkan ia kerana Allah, ia akan jadi amalan ni kita ni datang kerja ni kerana Allah dan ia akan jadi amalan. Apalagi kalau kita ni mulakan ia dengan bismillah, semua kan Allah kira sebagai amalan walaupun tadi lihat ia macam biasa-biasa. Jadi jangan bazir. Alhamdulillah ya. Semuanya luar biasa apabila kita ni berada di bulan Ramadan ini ya. Jadi saya rasa jangan lepaskan kesempatan kita ni berada di bulan Ramadan ini untuk meraih seberapa banyak ya ganjaran lipatan ya ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Mas Ayu ya, kita berada di penghujung rancangan Rampai Pagi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Pangeran Nur Izzati binti Pangeran Haji Kasyaran atas perkongsian yang amat menarik ya untuk segmen ceramah Ramadan bulan mulia. Terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi mudah-mudahan ya dapat sedikit sebanyaklah memberikan input ya kepada kita ni ya bagaimana caranya untuk kita ni menghindari pembaziran dan juga Wali ya kita haruslah sentiasa mengamalkan sikap bersederhana dalam kehidupan kita seharian ya bagi mengelakkan diri daripada membazir dan berbelanja. Kita haruslah sentiasa mengutamakan keperluan dan bukannya kemahuan. Jadi itu dua perkara yang penting ya. Walaupun demikian ya perkongsian Ustazah tadi menarik juga, jika terbeli lebih sedekahkanlah secepatnya kepada jiran tetangga ataupun ahli keluarga ya. Kerana di sana kita ni akan dapat pahala bersedekah, pahala menyungkaikan orang yang berpuasa. Jadi sampai itu mendidik keluarga kita ni dengan amalan-amalan bersedekah ini. Diharapkan ianya bukan di bulan Ramadan saja, akan berterusan ya. Di bulan-bulan lainnya. Baik, kita berada di penghujung rancangan Rampai Pagi untuk akhirnya mewakili penerbit, rakan-rakan juri teknik ya, dan juga rakan-rakan yang turut sama menjayakan siaran Rampai Pagi kita untuk edisinya pada hari ini mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.